رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والعث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. قال الله تعالى في سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Habaibuna yang dikasihi, begitu juga kepada tamu kita yang hadir, iaitu Al-Habib Khalid Al-Madhij yang datang daripada Surabaya, keseruan daripada Surabaya. Kita akan teruskan daripada tafsir yang telah pun kita berhenti pada firman Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum ini kita dah bahaskan mengenai tugas daripada seorang mukmin itu adalah untuk menjaga dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan sahaja untuk dirinya tetapi juga mesti juga menjaga kepada keluarganya, iaitu orang-orang yang bertanggungjawabkan. Yang disebutkan keluarga itu disebutkan adalah kalau dia suami, isterinya, anak-anaknya. Begitu juga kalau masih dulu ada penghambaan, hamba sahayanya. Semua ini adalah yang disebutkan merupakan ahli keluarga yang diwajibkan untuk kita menjaga supaya tidak dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan supaya menjaga setelah ayat-ayat yang sebelumnya menerangkan mengenai kedudukan rumah tangga yang berlaku di dalam rumah tangganya baginda Rasulullah SAW, yang berlaku di antara baginda Rasulullah dan isterinya, yang mana ianya memberikan satu ibarah dan pengajaran yang cukup besar kepada umat bagaimanakah suasana rumah tangga yang berlaku. Dan ia juga berlaku di dalam rumah tangga baginda Rasulullah, sehingga ianya memberikan pengajaran yang besar kepada kita. Hakadha kemudian setelah itu disifatkan tentang bagaimanakah neraka Allah Subhanahu wa taala dan juga penjaga-penjaga atau malaikat-malaikat yang menjaga kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan dengan sifat-sifat yang cukup keras, kasar, yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedetik pun tidak akan mengingkari dan terlambat dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan segera untuk menunaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala sekelip mata apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, setelah itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina kafaru. Siapa yang mengatakan demikian? Wahai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan para malaikat yang mengheret daripada ataupun yang menjaga kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wahai orang-orang yang kafir, la ta'tadirul yawm, janganlah kamu nak minta uzur pada hari ini atau mengukakan keuzuran pada hari ini, iaitu nak minta ampun. Bagaimana nak minta uzur? Oh, dulu saya bukan kerana apa tak buat, tak ada dah. Yang keduanya masukkan nak minta ampun, minta maaf lah, dulu saya memang tak sengaja, dah tak ada lagi yang namanya uzur, ketika mana di sana disebutkan dunia darul amal la jaza fiha wal akhiratu darul jaza la amalu fiha. Dunia ini tempat beramal, tak ada perlu sebenarnya untuk kita nak dapatkan ganjaran. Pun begitu kita tetap juga dapat balasan pula di dunia. Allah berikan, kalau bersyukur dapat tambah, dapat nikmat, buat baik pun Allah akan balas. Tapi sebenarnya dunia ini sebenarnya tak perlu kepada balasan. Yang kita perlukan nanti di akhirat. Sedang di akhirat nanti adalah tempat untuk dibalas, tetapi tidak boleh lagi untuk beramal.
Mana ada orang boleh beramal lagi? Tak boleh dah. Yang dia ada apa yang telah dia buat di dunia. Dan la ta'tazirul yawm. Kamu wahai orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah, jangan kamu dah minta uzur lagi. Tak ada harapan dah. Tak ada uzur, tak ada ampun lagi. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja apa-apa yang telah pun kamu dibalas pada hari ini adalah dengan apa-apa yang telah kamu lakukan, dengan apa yang kamu buat. Allah mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman itu pada diriku, kata Allah SWT. Allah tak akan berlaku zalim. Apa yang berlaku, apa yang kamu kena, apa yang kamu dibalas adalah berdasarkan apa yang kamu buat. Dan tak ada uzur lagi kamu yang minta setelah diberikan inzar, diberikan peringatan, dah diutuskan Nabi, dan tidak ada lagi uzur. Kemudian kamu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan ketika mana di dunia. Apa yang kita buat di dunia ini akan dihisab. Kata baginda Rasulullah, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab pasti akan diadab. Sayyidina Aisyah takut dengar begitu. Dia kata, Rasulullah, bukankah Allah mengatakan kita akan dihisab dengan hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Dia kata Nabi, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau sekiranya Allah memperketatkan hisab, pasti semua orang akan diadab. Iyalah, kalau dihisab setiap detik kita itu ingat dengan Allah, lupa, lagha, lalai, maksiat dan sebagainya, mana yang paling banyak? Kalau dihisab perhalus dengan hisab, pasti akan diadab. Kita tak akan lulus. Akan tetapi kita minta Allah kalau hisab pun dengan hisab yang yasir. Tapi yang kita minta supaya masuk ke dalam syurga bighairi hisab. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Ini kedudukan orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan cuba untuk mencipta sebagai banyak alasan. Tapi ketika itu tak ada lagi, dah telah diseret masuk ke dalam neraka. Malaikat mengatakan, wahai orang-orang kafir, tak ada lagi alasan bagi kamu, tak ada uzur. Kamu dibalas sesuai dengan apa yang telah pun kamu kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Kita sebutkan kalau Allah mulakan dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya adalah untuk perintah untuk berbuat sesuatu perkara yang akan dipenuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu dalam perintah-perintah kewajiban dan sebagainya, kebanyakan Allah akan mulakan dengan perintah, dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Kerana yang akan penuhi adalah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan apa di sini? Tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Dengan taubat nasuha. Dan taubat nasuha, pertama sekali Allah perintah apa? Taubat. Disebutkan bahawa kita ini adalah hamba yang sentiasa berdosa. Maka taubat itu sentiasa dilazimi. Sebab itu kalau dalam aurat atau azkar, banyak di dalam kandungannya adalah merupakan istighfar dan taubat. Kalau kita baca Baitul Latif Imam Haddad, di dalamnya ada yang disebut Sayyidul Istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari fadilah Sayyidul Istighfar, yang apa saja dosa pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita amalkan. Bermakna kita ini adalah hamba yang sentiasa berdosa. Maka Allah perintahkan untuk kita ini sentiasa bertobat. Pertama, ini secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah. Baik, ini umum. Maknanya perintah untuk sentiasa bertobat kepada Allah. Kita sebutkan bahawa beristighfar itu mesti sentiasa diamalkan istighfar. Adakah istighfar mesti setelah buat dosa boleh istighfar? Tak. Bahkan istighfar dijanjikan dengan berbagai fadilat. Disebutkan dalam surah Nuh, kita dah sebutkan dulu.
tentang apa kelebihan di antaranya dikurniakan rezeki yang melimpah ruah untuk orang-orang yang sentiasa beristighfar. Kemudian akan dikurniakan zuriat, diberikan anak, diberikan zuriat, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tanya, bagaimana ya saya nak dapatkan anak lelaki? Dia kata, saya ni asyik dapat anak perempuannya. Kata Sayyidina Ali, banyakkan istighfar. Oh, kena banyak istighfar, kenapa pula? Sebab dalam Quran Allah mengatakan akan dikurniakan anak di dalam Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak lelaki. Datang kepada Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ditanya, bagaimana untuk nak murah rezeki? Dia jawab istighfar. Bagaimana nak ini? Istighfar. Bagaimana nak ini? Istighfar. Semua jawapannya nak tenang, nak ini, istighfar. Apa jawapan, tak ada yang lain kan? Disebutkan kerana biasanya orang-orang itu sempit rezekinya, tak tenang, rasa macam-macam kacau dan sebagainya kerana dosanya. Maka dengan istighfar dia akan membawa kepada menghapuskan segala masalah itu. Dan secara umumnya kita diperintahkan untuk sentiasa beristighfar. Tapi istighfar ataupun banyak bertaubat. Tetapi di sini taubat yang diperintahkan khusus adalah taubatan nasuha, iaitu taubat nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Ada berbagai pengertian disebutkan oleh Sayyidina Umar. Begitu juga dengan Sayyidina Mu'adz. Disebutkan taubatan nasuha adalah taubat seseorang yang melakukan kesalahan atau maksiat, kemudian bertaubat dan dia tidak mengulanginya. Dia tidak akan kembali untuk berbuat dosa tersebut, seperti tidak akan disebut seperti itu. Tetapi Al-Hasan Al-Basri dia kata, iaitu orang-orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar berazam tidak akan mengulanginya. Dia benar-benar. Sebab itu disebutkan taubat itu ada 3 syarat. Yang pertama sekali adalah meninggalkan dari maksiat itu. Langsung tinggal, berhenti terus. Yang keduanya, dia menyesali daripada maksiat yang dia buat. Menyesali daripada maksiat yang dia lakukan. Sebab itu ditanya ketika mana ditanya kepada Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud kalau tak salah, adakah ada di dalam riwayat ataupun disebut oleh Nabi penyesalan itu adalah taubat? Kata dia, ya, aku dengar daripada Rasulullah. Sebab itu Imam Ghazali menyebut dalam kitab, disebutkan riwayat menyatakan bahawa penyesalan an-nadam itu adalah minat taubah. Penyesalan itu termasuk taubat dah. Menyesalnya kita ingat dosa Allah, kenapa aku buat begitu. Itu boleh termasuk juga tanda-tanda seorang itu bertaubat kepada Allah. Jadi yang ketiganya adalah dia berazam, bersungguh-sungguh tak akan mengulangi lagi perbuatan maksiatnya atau dosanya. Kalau ada 3 ini, maka ini adalah yang disebutkan taubah. Disebut taubah. Kata itu adalah dosa dengan Allah. Tapi kalau dengan makhluk, tambah 2 lagi. Yang pertama, kalau kita menyakiti atau kita buat sesuatu yang tak baik kepada seorang dan sebagainya, mesti kita minta maaf kepadanya secara khusus dan minta untuk dihalalkan, dimaafkan. Kalau kita mengambil hak, maka kita mesti pulangkan. Itu kalau hak manusia. Sebab itulah lebih susah dan sukar kalau dosanya dengan manusia. Sebab apa? Manusia itu susah nak maafkan. Tapi kalau Allah, kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubat itu jami'an, semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan yaghfir dzunuba jami'an. Allah akan menghapuskan dosa itu seluruhnya. Bahkan Allah yang Maha Pengasih itu bukan kata nak hapus, bahkan Allah menggantikan, menukarkan. Ada dalam firman yang lain,
sayi'atukum hasanat, akan digantikan dosa-dosa kamu itu kebaikan. Bahkan dalam majlis-majlis seperti ini juga disebutkan, atau majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis berkumpul kerana Allah, disebutkan bumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala, qad buddilat sayi'atukum hasanat, telah ditukar dosa-dosa kamu kepada kebaikan. Sehingga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika mana dia dengar riwayat itu, dia mengatakan dalam majlis itu, sekarang ini akulah yang paling banyak pahala ganjaran. Sehingga disebut, kenapa pula ya Umar kau paling banyak sekali, sedangkan kami juga ingin banyak? Jika di kalangan kamu, wahai para sahabat, akulah yang paling banyak dosa. Jadi apabila ditukar jadi pahala, aku paling banyak sekali. Allah tawadhu'nya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tapi mengetahui kedudukan majlis-majlis dan juga pahala ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, kebanyakan daripada para sahabat, para ulama mengatakan taubatan nasuha adalah taubat yang seseorang itu buat, dia tidak akan kembali lagi buat. Apabila dia taubat, dia tak buat lagi, itu adalah disebutkan dengan taubat nasuha. Disebutkan di antaranya juga dalam hadis riwayat yang lain disebutkan ketika ditanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, apakah itu namanya yang disebutkan taubatan nasuh? Maka dia mengatakan, aku tanya kepada Nabi SAW, maka baginda Rasulullah bersabda, iaitu engkau menyesali kepada dosa yang kamu perbuat, yang telah kamu perbuat, dan kamu tastaghfirullah binadamatika minhu indal hadir, dan kamu beristighfar kepada Allah dengan penuh penyesalan daripada dosa ketika sekarang ini. Maknanya sekarang walaupun tak buat, bukan tengah buat, tapi kita ingat ketika itu buat, maka beristighfar. Ingat dia, astagfirullah, kenapalah buat, menyesal, begitu. Sumala ta'ud, kemudian kamu tak mengulangi daripada dosamu, ilaihi abada, iaitu kamu tak pernah mengulangi selama-lamanya. Ini taubatan nasuha. Tapi kalau yang buat taubat, buat lagi taubat, itu namanya taubat. Taubat juga. Dia ada tahu buat pun ada. Kan? Tapi taubat yang seperti ini, adakah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tak diterima oleh Allah, sebab itu tak ada tandanya. Tapi yang kedua mengatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang dia buat itu adalah dosa yang baru. Sebab itu tak boleh untuk kita tangguh taubat. Ada orang kata, kenapa tak nak taubat? Sebab kalau taubat, nanti saya buat lagi. Macam mana? Maknanya dia dah ada cita-cita nak buat dah. Maknanya memang dia tak nak lah. Dia tak nak berhenti lah. Memang dia tak nak taubat lah tu. Tapi kalau dia betul-betul nak taubat, tapi insan, manusia, mahalul khata' wa nisyan, lupa, salah, dia terbuat lagi, maka dikira dia telah pun bertaubat kepada Allah. Dalam hadis di dalam Riyadhus Shalihin diceritakan tentang seorang hamba. Ini adalah tentang cerita pasal ar-raja, pengharapan. Kita tak boleh putus harapan kepada Allah. Disebutkan ada seorang hamba yang buat dosa, kemudian dia sedar dan menyesali dosanya dan bertaubat kepada Allah, dan dia tahu tak ada yang boleh untuk nak menerima taubatnya kecuali Allah. Lepas tu dia buat pula. Kemudian dia sedar, dia bertaubat, dan dia tahu tak ada yang boleh menghapuskan dosa yang dia buat itu kecuali Allah. Kemudian dia buat lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu mengatakan, buatlah apa yang kamu buat selama mana kamu masih menyadari bahawa tiada yang dapat menerima taubat kecuali aku. Maknanya selagi dia tahu dan sentiasa bertaubat kepada Allah, dan dia sedar bahawa Allah Maha menerima taubat, dan dia tahu bahawa dia buat itu adalah kerana kelemahannya. Tetapi ini hadis tak boleh digunakan untuk nak main-main. Dah tahu kan, lepas ni boleh buat macam itu tak? Sebab tu yang kita bimbangi adalah tak sedikit orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Jangan ingat maknanya buat dulu nanti taubat. Ada orang tak sempat.
Cuma hadis itu adalah untuk memberikan kepada kita harapan bahawa kita tak boleh tangguh taubat dengan sebab takut untuk kita akan takut mengulangi. Yang keduanya juga kita takut kalau konon-kononnya kita ni mempermainkan Allah SWT. Bagus itu, tapi kenapa yang kita tak nak taubat? Sebab kita sudah ada azam untuk mengulangi kepada perbuatan taubat itu. Dan kalau nak taubat, yang paling utama adalah taubatan nasuha, iaitu taubat yang seseorang itu tak akan kembali untuk berbuat dosa. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan daripada kejahatan atau dosa kesalahan kamu. Asa, kalau disandarkan kepada Allah, mudah-mudahan itu adalah menjadi yang pasti. Maknanya kalau kita kata mudah-mudahan Allah kabulkan, itu kita. Kalau kita kata begitu, tak tahu lagi kabul atau tidak. Tapi kalau disebutkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah, maka Allah pasti. Maknanya pasti Allah akan mengampuni kepada kamu segala dari kesalahan-kesalahan kamu, akan dihapuskan oleh Allah. Kosong. Subhanallah. Ini orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah itu adalah At-Tawwab, Maha penerima taubat. Al-Ghafur, Maha pengampun. Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti manusia. Manusia masih lagi simpan dalam hati. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa itu seluruhnya. Demikian ketika mana seseorang yang mana dianya rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia adalah orang-orang yang mana mengenali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Sebab itu kalau kita tengok para anbiya sendiri, Nabi SAW sendiri, amalannya luar biasa, tapi sentiasa bertaubat kepada Allah. Inni la astaghfirullah, kata Nabi, aku ini sentiasa beristighfar Allah pada setiap hari, tak kurang daripada 70 kali. Ada yang riwayat mengatakan 100 kali. Baginda Rasulullah yang dihapuskan dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Tapi setiap hari itu tak kurang daripada 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berapa kali istighfar kepada Allah, berapa banyak dosanya. Kalau nak cover kepada dosa-dosa yang telah kita buat, tak cukup istighfar yang kita lafazkan. Akan tetapi Allah memberikan kemudahan kepada kita ini untuk bertaubat. Dengan bertaubat, maka dianya adalah akan menghapuskan dosa. Cuma kita ni biasanya, minta maaf, selalu sadarkan taubat itu dengan solat. Bagus, contohnya solat taubat. Tapi itu bukan syarat. Ada orang kata kalau kita solat taubat rosak. Tak, itu bukan syarat. Kita tu termasuk wasta'inu bis-sabri was-salah. Tolong menolonglah kamu dengan sabaran dan solat. Kita pun buat itu untuk menunjukkan kesungguhan. Tapi kalau kita solat taubat dan buat juga, itu bukan taubat. Tapi kesungguhan itu ditunjukkan dengan kita menunaikan as-salat. Solat itu kita sebut solat sunat taubat. Tetapi kalau sudah memadai dengan 3 syarat tadi, tinggalkan, menyesali, berazam sungguh tak mengulangi lagi, sudah memadai, itu adalah orang yang bertaubat. Cuma itu sebagai satu tanda, sebagai bila nak mula. Jadi solat itu seolah-olah satu titik permulaan kita betul-betul berazam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah disebutkan, sebab biasanya nak bertaubat, nak meninggalkan perbuatan yang tak baik ini kadang-kadang susah. Sebab apa? Sebab dia dah menjadi satu tabiat. Ada kisah 2 anak beranak yang dia ni suka menipu. Ni menipu, akhirnya dia dah jadi satu tabiat. Tak boleh berhenti menipu. Jumpa orang menipu, akhirnya dua-dua rasa nak bertaubat. Ni ayah, ni anak. Dia kata, wahai anakku, kita ni kena berhentilah menipu. Anak dia kata, saya pun rasa begitu juga ayah. Jadi kita berhentilah. Bila kita nak mula berhenti? Ini nak tahu bila kita nak mula. Akhirnya dia buat macam mana? Jom kita pergi di tepi sungai. Kita duduk di atas tepi yang tinggi, kita terjun ke
ke sungai, bangun timbul di sungai itu, kita akan bertaubat kepada Allah. Maknanya itu titik permulaan lah. Dua-dua anak-anak dia pergi. Setelah itu sampai di tebing tu, dua-dua tengok, kata okey, siapa yang nak mula dulu untuk nak terjun ni? Ayah dia kata kat anak dia, kau anak, kau kena terjun dulu. Kemudian nanti ayah. Dah begitu, okeylah, ayah anak dia pun terjun junang ni. Masuk terjun, terlantuk kepala dia ke batu kat bawah. Bukan, terjun, tersangkut kaki dia dekat dasar, ada buah kayu, tersangkut, punya lama. Ayah dia pun, ya apa lama sangat anak aku ni. Lama-lama akhirnya, kerana dia betul-betul dah timbul. Dalam kata cuma-cuma kata, kenapa lama sangat? Cukup sekadar kau tenggelam dan timbul ni lama betul. Dah hobinya menipu, tak boleh lupa lagi. Tadi dekat bawah ada kedai mamak dia, minum teh tarik, makan teh canai sekejap. Ya Allah, kata tadi yang timbul lah, tapi dia takut malu, dia cakap begitu. Dah bangun, kemudian ayah dia pula terjun junang, terlantur kat batu, timbul terus, benjol. Ayah kenapa benjol? Kau tadi makan roti canai dengan teh tarik tak bayar, nak mamak tu betul kepada ayah pula. Dua-dua tak pun bertaubat, tak berhenti rupanya. Dah kebiasaan. Bukan senang. Kata, tapi kalau ada kesungguhan dan betul-betul bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, akan ditinggalkan. Akan dia hapuskan dosanya. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita dah bahaskan, di bawah pohon itu mengalir sungai, di bawah tempat tinggal itu mengalirnya sungai-sungai, air-air sungai yang ada berbagai anwa', jenis-jenisnya. Ada yang susu, adanya arak, ada berbagai jenis daripada sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga untuk menggambarkan keindahan. Jannat atau jannah itu sebenarnya adalah tempat suatu taman yang mana ianya dipenuhi dengan pohon-pohon. Jadi dia satu gambaran yang keindahan daripada syurga. Tapi kalau nak digambarkan syurga, Nabi ketika mana nak memutuskan khayalan atau bayangan yang cuba dikhayalkan oleh para sahabat, mengatakan ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak terdengar dengan telinga, dan juga tak mampu terlintas di dalam hati dan fikiran manusia, punya indahnya syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah. Pada hari yang mana ketika itu Allah tidak akan Allah tidak akan menghinakan akan Nabi dan walladzina amanu ma'a. Ini yang disebutkan al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Pada hari ini, pada ketika mana orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, iaitu hari kiamat, hari akhirat, hari yang Allah takkan menghinakan akan Nabi SAW dan orang-orang yang bersama dengan Nabi. Sebab tu kita nak kena bersama dengan Nabi tu. Pada hari itu tidak akan Allah menghina kepada Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya, iaitu dengan baginda Rasulullah. Bagaimana keadaan sifat mereka? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka itu akan datang kepada mereka, memancar baina aydihim, di antara di hadapan mereka dan juga di antara kanan mereka. Kalau dalam suratul Hadid disebutkan sebelum, adalah yang disebutkan cahaya ini adalah bekalan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ibn Mas'ud ketika menciptakan cahaya, dia mengatakan ada orang yang memiliki cahaya pada hari kiamat seperti gunung. Apa guna cahaya ini? Untuk menyuluh jalannya dalam keadaan gelap ketika itu, lebih-lebih lagi ketika mana di atas sirat. Sirat ni nak kena
Yang pimpin dia cahaya. Ada yang pergi ketika itu lalu seperti, kata baginda Rasulullah, seperti kilat. Ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Yang menyuluh di depannya itu adalah cahaya. Sehingga dalam riwayat yang disebutkan ketika itu, ketika orang-orang beriman dengan cahayanya melintasi kepada neraka ataupun kepada sirat neraka yang di bawah itu mengatakan, cepatlah wahai mukmin, kamu melintas kepada aku, hampir-hampir cahayamu itu memadamkan aku. Subhanallah, kuatnya cahaya mukmin itu, yang boleh untuk dengan kekuatan cahayanya memadamkan kepada neraka Allah SWT. Hebat. Tapi nak dapatkan cahaya itu macam mana? Kena berada, pertama kena berada dengan orang yang bercahaya, duduk di tempat yang bercahaya. Kena beramal amalan yang mendatangkan cahaya. Nabi sendiri pun di dalam doa hajatnya, Allahumma ja'alni nura, minta untuk jadi cahaya. Minta cahaya kepada mata pandangan, pendengaran, hati, kulit, tulang. Kenapa? Sebab sangat perlu cahaya nantinya kita pada yaumul qiyamah khususnya. Ada yang orang cahayanya itu kecil, ada yang seperti dirinya, ada yang cahaya itu yang hanya berada di hujung daripada dia punya ibu jarinya. Dan cahaya yang berada di hujung jari pula ada jenis cahaya yang dia kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam. Allah, takutnya nak suruh padam. Ini orang yang kurang sangat cahaya dia. Apatah lagi orang-orang munafik yang disebutkan ketika mana sampai di situ, orang-orang munafik yang menipu imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, cahaya mereka tak ada ketika itu. Sedangkan mereka mendakwa dirinya beriman kepada Allah. Sedang orang beriman mesti ada cahaya walaupun sedikit. Nak suluh macam mana ni kalau lah cahaya sedikit ke ujung jari? Terpandang pula baca orang bersuluh dengan mati lah sudah, berhenti sekejap. Macam mana dia nak jalan ke depan, tak tahu apa yang kita pijak dan sebagainya. Cahaya itu disebutkan yang akan memancar di hadapannya. Wa bi aimanihim, di antaranya tafsir mengatakan iaitu kitab catatan yang akan diberikan daripada sebelah kanan. Itu juga akan menemani dia untuk nak menerangi kepada jalannya. Ada pendapat seperti itu. Kata walladzina amanu, disebutkan yaquluna rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan, mereka ini orang-orang yang beriman, yang diberikan cahaya oleh Allah, diberi catatan sebelah kanannya, akan berdoa, ya wahai Tuhan kami, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha kuasa di atas segala sesuatu. Ini disebutkan dalam riwayat adalah apabila orang-orang mukmin melihat orang-orang yang dulu mereka lihat beriman kepada Allah, rupa-rupanya orang-orang yang munafik. Tiba-tiba tak ada cahaya, mereka orang beriman takut. Kalau cahaya mereka juga terpadam seperti terpadamnya cahayanya orang-orang munafik. Sehingga mereka akan ucapkan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah, tetapkanlah cahaya kami, jangan hilang. Ini sifat mukmin yang sentiasa berdoa dan minta keampunan. Sebab itu dalam ini pun, kat sana pun masih lagi mohon kepada Allah, masih lagi minta keampunan daripada Allah, waghfir lana, dan minta ampun kepada Allah. Ini sifat mukmin. Hakata. Sebab itu disebutkan di antaranya orang-orang yang boleh kita sebut taubat dalam riwayat baginda Rasulullah SAW ketika mana menyebut tentang perbuatan yang cukup besar. Di dalam hadis disebutkan Ubay bin Ka'ab mengatakan, disebutkan kepada kami akan perkara-perkara yang akan berlaku kepada umat pada akhir zaman, yang kata ini adalah menunjukkan tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Di antaranya nikahur rajuli imra'atahu aw amatahu fi duburiha, iaitu seorang yang menikahi isterinya ataupun hamba sahaya wanitanya, atau mendatangi isteri atau calon daripada, minta maaf, daripada duburnya. Ini liwat. Wa dzalika mimma haramallahu alaihi,
wa rasuluhu wa yamqutullahu alaihi wa rasuluhu. Dan ini adalah merupakan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah yang sangat dikutuk oleh Allah dan oleh Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha nikahur rajuli rajula, yaitu seorang lelaki yang menikahi kepada lelaki yang lain, homoseksual. Dah berlaku dah, ini tak ada akhir zaman. Ini juga adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yang dilaknat atau yang dikutuki oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, yaitu perempuan yang menikahi perempuan yang lain, lesbian. Ini juga adalah merupakan yang diharamkan oleh Allah dan yang akan dikutuk oleh Allah dan Rasul. Kata, ini tidak akan diterima amalannya kecuali dia bertaubat ta'ala. Taubat tahu suam macam mana? Tinggalkan. Jangan main-main. Kata, dan ini adalah di antaranya yang disebutkan tadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Anjuran yang pertama sekali adalah untuk kita bertaubat kepada Allah, lebih-lebih dengan taubat dan nasuha. Kemudian di antaranya juga adalah apa ganjaran taubat tersebut. Itu yang kita sebutkan, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih. Kita kata kita buat salah, sepatutnya kita ini apabila bertaubat minta maaf, kita dimaafkan saja, habis. Tak. Bahkan disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Dapat cinta Allah lagi. Jadi dapat pula akan dihapuskan dosa, wa yudkhilakumul jannat. Akan dimasukkan kepada kamu oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir. Minta ampun kepada Allah, dapat pahala apa? Dapat pahala untuk dihapuskan dosa, dapat pahala dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Dan juga disifatkan di sana di antaranya adalah sangat perlu kepada kita, orang-orang yang perlu kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripadanya adalah untuk mendapatkan cahaya dengan kita berzikir kepada Allah. Zikir itu cahaya mukmin. Keduanya adalah Al-Quran, itu juga disebut sebagai nur, cahaya. Di antaranya selawat kepada Nabi juga nur, cahaya. Al-ilmu itu nur, disebutkan cahaya. Banyak benda-benda yang cahaya. Selawat kepada Nabi cahaya. Apa lagi cahaya? Jadi orang-orang ahli cahaya, dia perhatiannya untuk mencari cahaya. Tapi kalau orang-orang yang ahli yang lain, dia cari perhatian yang lain. Datang ke majlis, cari apa kita cari cahaya. Kalau kita ahli cahaya. Tapi kalau kita ni ahli, contohnya ahli decoration, masuk ke sini, kita punya langsir tak sesuai. Dia perhatiannya benda tu. Kalau dia ahli kayu, dia tengok kayu, dia rasa kayu ni lain macam, ni bukan kayu sesuai. Kalau dia ahli elektrik, dia tengok dia punya wiring dia kurang. Dia perhatian dia itu adalah apa yang dia perhatikan. Ditanya kalau dia adalah ahli cahaya, di mana saja dia pergi, dia akan mencari untuk berpeluang mendapatkan cahaya, iaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kata, ini adalah peluang untuk kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kita, dan juga dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Allah taala